Okay, selamat malam semua. Okay, evening. Okay, thank you for those. Okay, those lapangkan masa. Okay, tonight for our online class. Okay, kita ada Solaris, kita ada Aura dan Nebula. Okay, for hari Selasa. Okay, macam kelas sebelum ini, okay, kita pun akan gabung campur lah. Okay, sebab kita ada Solaris yang DLP, kita ada juga kelas yang biasa. Okay, so as promised, okay, as promised before, okay, so tonight we're going to continue with our chapter 4. Okay, chapter 4, regular polygon. Kita sambung chapter 4, polygon sekata. Okay, polygon sekata, okay, okay, poly maksudnya many, okay, poly mean many, gon mean angle. Okay, poly maksudnya banyak, gon tu maksudnya sudut lah. Okay, so polygon mean sesuatu yang ada banyak angle lah, banyak sudut. Okay, regular polygon. Okay, so what is regular polygon? Ini pun dah bincang dalam kelas. Okay, regular polygon sekata. Okay, all side has equal length. Okay, semua sisi yang sama panjang and equal angle. Okay, sudut yang sama. Okay, polygon sekata, regular polygon adalah polygon yang yang pertama, all side has same length, okay, panjang yang sama, dan yang kedua adalah equal angle, okay, equal size of angle. Okay. So, so tonight we're going to learn about sudut pedalaman, okay, interior angle. We're going to discuss about interior angle of polygon, sudut pedalaman di satu polygon. Okey, apa itu sudut pedalaman? Sudut pedalaman adalah hasil, okey, bentuk yang terhasil daripada dua sisi yang berdekatan. Okey, sudut pedalaman adalah hasil daripada dua sudut sisi yang berdekatan. Interior angle mean a shape. Okay, interior angle is an angle that is shaped by two adjacent sides of polygon. Okay, we have color dulu. Color. Tak nampak. Okay. So, let's say we have first side, okay, satu sisi yang pertama. Then we have the second side. Okay, sisi yang kedua. Sudut pedalaman, okay, adalah sudut yang terhasil daripada dua sisi yang berdekatan. Okay, shaped by two adjacent sides. Okay, let's say we have a triangle like this one lah. Okay, so this side and this side, okay, going to make an angle here. Okay, so this is a sudut pedalaman, interior angle. So interior angle is shaped by two adjacent sides. Dibuat daripada dua sudut yang berdekatan. Okay, semua yang di dalam ini, okay, sisi yang ini dan sisi yang ini, okay, akan menghasilkan angle yang kedua. Ini pun adalah sudut pedalaman. Okay, so untuk side yang ini, okay, dan side yang ini, yang di sini, okay, sudut di sini, okay, juga adalah sudut pedalaman. Okay, sudut pedalaman adalah sudut yang di sebelah dalam lah, dalam kata yang mudah. Okay, sudut yang di dalam kita panggil sudut pedalaman, sudut yang di luar kita panggil sudut peluaran. Okay, itu kata mudah dia. Okay, so interior angle. Okay, next we have sudut peluaran. Kita ada interior angle, we have interior angle,
we have external. Okay, so this is interior angle. Okay, interior angle is formed by two adjacent sides. Okay, an angle formed by two adjacent. So sudut perluaran. Okay, sudut perluaran. Okay, let's say we have a triangle also like this one. Katalah kita ada satu triangle. Okay, yang kuning ini, okay, the yellow one is the sudut pedalaman. Okay, interior angle. Exterior angle. Okay, exterior angle, sudut perluaran akan terhasil apabila kita sambungkan, kita extendkan one of the side. Okay, kita extendkan side dia. Okay, let's say this one, and we extend this side. Okay, we extend the side here. So in here, the angle here we call as exterior angle. Okay, apabila kita sambungkan sudut yang terhasil ini, kita akan panggilkan sudut perluaran. Okay, katalah ini sudut, katalah ini angle of X. Okay, so X ini adalah sudut perluaran, exterior angle. Okay, sama juga, okay, if we have this side, then we extend this side, sambungkan this side. Then the angle here, okay, let's say angle Y, also an exterior angle, sudut perluaran. Okay, dan di sini kita ada side yang di bawah, kita extend dia, panjangkan dia. Okay, sudut yang terhasil, sudut Z ini pun adalah sudut perluaran. Okay, so itu adalah beza antara sudut pedalaman dan sudut perluaran. Okay, saya labelkan, the yellow one is sudut pedalaman, interior angle. ABC is sudut pedalaman, interior angle. X, Y, and Z here is exterior angle. Okay, so tonight we're going to discuss about sudut pedalaman. Kita akan bincang sudut pedalaman. Okay, kita akan tengok apakah contoh-contoh macam mana kiraan bagi sudut pedalaman sesuatu poligon. Okay, so untuk di sini ada apa-apa soalan tentang sudut pedalaman dan sudut perluaran, okay, interior angle and exterior angle? Okay. Tak ada cikgu tadi. Okay, thank you. Okay, so kalau tak ada kita teruskan. Okay, sudut perluaran. Okay, sudut pedalaman. Okay, for interior angle, okay, for interior angle, sudut pedalaman, kita ada formula. Okay, we got a formula lah. Okay, so the formula is a total sum of interior angle of polygon is equal to n minus 2 multiplied by 180. Okay, jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman bagi apa saja poligon, okay, dapat kita kira menggunakan formula n tolak 2 darabkan dengan 180 dah. Nanti kita akan tengok dari mana asalnya formula ini. Okay, kenapa kita perlu tolak 2? Kenapa kita perlu multiply by 180? Okay, so setakat ini adalah formula dia yang kita perlu tahu. Okay, yang kamu perlu tahu, ini adalah formulanya. N ini, okay, N adalah bilangan sisi. Total of side. Bilangan sisi. Total side. Total of side. Okay. Okay. Next. Okay. So, tulis sikit. Formula bagi sudut pedalaman adalah N tolak 2 darabkan dengan 180. Okay. So, ini poligon yang pertama, segitiga. Okay.
So let's say this one is a regular polygon. Okay, segitiga yang sekata. Okay. So untuk segitiga ini, for this triangle, okay, kita sikit yang warna gelap sikit. Okay, for this triangle, bilangan sisi, the number of side here is 1, 2, 3. So bilangan sisi untuk segitiga adalah 3. Sebab itu nama dia segitiga. Okay, the number of side is 3. Then let's say this one is a regular polygon. Katalah ini adalah polygon sekata. Okay, bagi polygon sekata, okay, for a regular polygon, the numbers of paksi symmetry, okay, symmetry axis, the number of symmetry axis is equal to the number of side. Okay, bagi polygon sekata, bilangan paksi simetri adalah sama dengan bilangan sisi. Okay, apa paksi simetri? Paksi simetri yang ini, yang dia boleh divide, okay, this object into half, into 2. Okay, bilangan paksi simetri. Okay, ini adalah paksi simetri yang pertama. Okay, kalau kita lipat garisan ini, segitiga ini akan jadi satu, okay, akan jadi dua bahagian yang sama besar. That axis symmetry. Okay, so number one, paksi simetri yang pertama, the first one. From here, this is the second axis symmetry. Ini adalah paksi simetri yang kedua. Dan dari sini adalah paksi simetri yang ketiga. Okay, so for a regular polygon, polygon sekata, bilangan paksi simetri, okay, adalah sama dengan bilangan sisi. Okay, untuk segitiga dia masih lagi 3. Okay. Then next, bilangan segitiga. Okay, bilangan segitiga. Okay, bilangan segitiga dalam segitiga ini ada satu segitiga. Okay, satu segitiga ada satu segitiga sahaja. Okay, then jumlah sudut pedalaman kita skip dulu. The total of interior angle kita tinggalkan dulu. Kita pergi tengok bentuk seterusnya. Kita akan datang balik. Okay, so the second polygon is segi 4. Okay, so bilangan sisi, the number of side for a square here. Okay, for square here. Okay, the number of side for square is 1, 2, 3, 4. Okay, bilangan sisi untuk segi 4 adalah 4. Okay, bilangan paksi simetri. Okay, bilangan paksi simetri untuk segi 4 yang sekata, poligon yang sekata adalah sama dengan bilangan sisi. Masih lagi 4. Okay. Untuk bilangan segitiga. Okay. Bagi satu segi 4, okay, bagi satu segi 4, a square for a square, the number of triangle, okay, the number of triangle in a square is, we divide into 2. Then we have the first triangle, then we have the second triangle. Okay, so the number of triangle in a square is 2. Bilangan segitiga dalam segi 4 adalah 2. Okay, kita tengok lagi bentuk seterusnya. Okay, saya nak tunjukkan pattern dahulu. Okay. Yang ketiga, okay, the third one is a pentagon. Okay, for a pentagon, okay, for a pentagon we have 1, 2, 3, 4, 5 side. Okay, 5 side. The number of axis of symmetry 1, 2, 3,
4, and 5. Okay, the number of axis symmetry, bilangan paksi simetri, okay, adalah sama dengan bilangan CC. Okay, untuk poligon yang sekata, pentagon yang sekata. Okay, padam balik yang ni. Okay, so seterusnya bilangan segitiga. The number of triangle in pentagon. Number of triangle in pentagon. Okay, so a line here. 1 is 1 triangle. Go to here. 2 triangle. This one is 3. Okay, so bilangan segitiga, the total of triangle in pentagon is 3. Okay, so let's see the pattern. Okay, let's see the pattern. Pentagon, 5 sides. Okay, pentagon have 5 sides and the number of triangle is 3. Pentagon, bilangan sisi adalah 5. Bilangan segitiga adalah 3. Segi 4. Okay, you compare bilangan sisi and bilangan segitiga. The number of side and the number of triangle. Segi 4, you have 4 side, 4 sisi, and you have 2 triangle. 2 triangle. 4 side, 2 triangle. Pentagon, 5 side, 3 triangle. Okay, and for a triangle, segitiga, 3 side, 3 sisi, dan 1 segitiga. Okay, kalau kita tengok bilangan sisi dia makin bertambah. Start from 3, start daripada 3, jadi 4, jadi 5. Okay, 3 become 4 and become 5 on pentagon. The number of triangle, bilangan segitiga, start 1, start with 1, then 2, then 3. Okay, so pattern di sana. Okay, so katalah saya tak lukis. Okay, let's say we have the next one, the next polygon, hexagon. Okay, hexagon. So bilangan sisi, the number of side for hexagon is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tahu 6. Bilangan segitiga, the number of triangle here. Katalah kita tak lukis di sini. Berapakah bilangan segitiga di dalam hexagon? Hexagon. 6 side. What is the number of triangle in hexagon? Okay, so bilangan sisi is 6, side is 6, the number of triangle after 3 become 4. How we know 4? Because from the pattern before we know, okay, kita tahu the number of triangle here. Okay, the number of triangle, ya betul 4. The number of triangle is less 2, kurang 2 daripada bilangan sisi. Okay, kalau sisinya 6, segitiganya akan jadi 4. Dia kurang 2. Okay, minus 2. Okay, kata kita ada heptagon. Heptagon, the number of side is 7. 7 sisi. Okay, so 7 sisi. The number of triangle, 2 kurang daripada bilangan sisi. So bilangan segitiga, the number of triangle here adalah 5. Dia sentiasa kurang 2 daripada bilangan. Okay, bilangan segitiga sentiasa kurang 2 daripada bilangan sisi. Kurang 2. Okay. If the side is 7, okay, you got 7 side, then the number of triangle is 5. Always less 2 than the total number of side. Okay.
number of triangle always less 2 than the number of the total number of side. Octagon. Octagon. Same with octagon. So octagon, okay, octagon has 8 sides. Okay, octagon ada 8 sisi. Okay, 8 sisi. So bilangan segitiga, the number of triangle for octagon who has 8 sides is equal to, okay, the number of triangle in octagon who has 8 sides is 6. Always less 2 than the number of sides. Sentiasa kurang 2 daripada bilangan bilangan. Okay? So, itu adalah hubungan antara bilangan sisi dan bilangan segitiga. Sentiasa kurang 2. Okay? Sentiasa kurang 2. Okey, betul 6. Yes, 5, 6 betul. Okey. So, jika kita tengok, okay, kita patah balik ke formula untuk sudut pedalaman. Okay. Sudut pedalaman N tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Okay. So, N tolak 2 ini tadi adalah bilangan segitiga. The number of triangle, okay, the number of triangle multiply with the total angle for triangle. Okay. Bagi satu segitiga, apa-apa saja bentuk segitiga, jumlah sudutnya, jumlah sudut pedalamannya adalah 180 darjah. Okay. Jadi, dari sinilah datanya konsep, datanya formula, N tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Okay. Okay. Kita sambung balik. Pengiraan jumlah sudut pedalaman. Untuk segitiga. Untuk segitiga, formulanya masih sama. N tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Okay. N adalah bilangan sisi. Segitiga, triangle, we got 3 sides. Okay. 3 sisi. Minus 2, sentiasa minus 2. Selalu tolak 2. Okay. Multiply by 180. 3 minus 1, 3 tolak 2 adalah 1. 1 darabkan dengan 180 darjah. Kita dapat jumlah sudut pedalaman untuk segitiga adalah 180 darjah. Okay. The total number of interior angle for triangle here, here and here is always 180 degree. Okay. Itu untuk segitiga. Kita tengok bentuk yang kedua. Square. Okay. So, untuk square, segi 4, we use a same formula, still the same formula, N minus 2 multiply 180 degree. Total number, okay, a total of interior angle. So, N here is the total side. Okay, total number of side. Bilangan sisi. N adalah bilangan sisi. Untuk segi 4, bilangan sisinya ada 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Tolak 2. Kenapa tolak 2? Nak cari bilangan segitiga. Tolak 2 sebab nak cari bilangan segitiga. Multiply by 180 degree. Okay. 4 minus 2, 4 tolak 2 adalah 2. 180 darjah. Total 360
degree. 360 darjah. Okey. Maksudnya dalam gambar rajah, sudut di sini tambah sudut di sini, tambah sudut yang ketiga, tambah sudut yang keempat, jumlahnya adalah 360 darjah. Okay. This one is two most common polygon. Okay, sebelum-sebelum ini pun kita pun dah tahu triangle segitiga 180 darjah, segi empat square is 360 degree. Okay. Segitiga and segi empat is the most common polygon we have learned before. Okay. Next one, pentagon. Pentagon got 5 sides. 5 sides, 5 axis symmetry, 3 number of triangle. Okay. So the total sum of interior angle. Total sum of interior angle. The message itu 360. Okay, yes. Muhammad Azim, 360. Okay. So for pentagon, we use a same formula, still using the same formula, n minus 2 multiplied by 180. Wah, dah ada jawapan. Yes, 540 degree. Okay, good, Kaisara. Hakim, okay. Okay, so how we get 540? Macam mana kita dapat 540 darjah? Okay, so n here adalah bilangan sisi, the number of sides. So pentagon, we have 5 sides. Then we minus by 2. Kenapa minus by 2? Kenapa tolak 2? Sebab nak cari bilangan segitiga. Okay, bilangan segitiganya 3. Okay. Multiply by 180 degree. 5 minus 2, bilangan segitiga, total number of triangle is 3. Multiply by 180 degree. So we have the total sum, okay, the sum of interior angle in pentagon is 540. Okay, so that means this angle plus this angle plus this angle, okay, add with this angle, add with this angle, add with this angle on the right, okay, on right, the total, okay, jumlah sudutnya is 540 untuk pentagon. Okay, so itu pentagon. Hexagon. Okay, hexagon, the number of sides, bilangan sisi adalah 6, is 6. Faksi simetri is 6. Bilangan segitiga is 4. Okay, jumlah sudut peluaran is pedalaman. Okay, the sum of interior angle is n minus 2 multiplied by 100. So n is the number of sides. 6 minus 2. Okay, kenapa minus 2? Sebab nak cari bilangan segitiga. Okay, times 180 degree. 6 times 2, the number of triangle is 4. Multiplied by 180 degree. Okay. Okay, yes, that one. Okay, nice, good. 720. 720. 720 darjah. Okay. Maksudnya, saya tandakan lagi sudutnya di sini. Sudut di sini, tambah sudut di sini, tambah sudut di sini, tambah sudut di sini. Okay, tambah sudut di sini, tambah sudut di sini. Okay, 6 angle, total of angle is 720. Okay,
So that for hexagon. Okay, good. Okay, good, Azizin. Okay. Okay. After hexagon, heptagon. Okay. Heptagon. Okay, blue color pen. Wah, 900 lah. Dah kira. Saya pun belum kira. 900 lah. Okay. Kita tengok betul ke 900 jawapan dia untuk heptagon. Heptagon, the number of side is 7. Bilangan paksi simetri, axis of symmetry, symmetry axis is still 7. The number of triangle, bilangan segitiga is 5. And minus 2 in bracket multiply by 180 degree. Okay, N adalah bilangan sisi. So, bilangan sisi is 7. 7 minus 2. Berapa minus 2? Nak cari bilangan segitiga. We want to find the total number of triangle. 7 minus 2 multiply by 180 degree. 7 minus 2 is 5. 5 multiply 180. Got 900. Okay, good. Okay, so 900. So, how we get 900? All the angle in heptagon. First angle, second angle, third angle, fourth, fifth, sixth, 7. Okay, the sum of these 7 angle is 900. 900 dah. Okay. Kita buat lagi satu polygon, octagon for the last one lah. After this, kita cuba jawab beberapa soalan. Satu ataupun dua soal. Okay. Okay. Octagon. Sekarang 9.20. Kita cuba habiskan awal sedikit. Sebab esok, kamu perlu datang awal sekolah. Perlu datang pagi. Okay. Jadi kita cuba habiskan awal sikit lah. Okay. Okay. Octagon. Bilangan sisi is 8. Bilangan paksi simetri 8. Bilangan segitiga kurang 2. Less 2 than bilangan sisi 6. Okay. Dah ada yang tolong kirakan. Thank you. 1080. Saya pun belum kira lagi. Okay. So, jumlah sudut pedalaman. Okay. N minus 2 multiply by 180 degree. N adalah bilangan sisi. 8 minus 2. Berapa minus 2? Nak dapatkan bilangan segitiga. Multiply by 180. 8 tolak 2, 6. Darab 180 darjah. Kita dapat 1080 degree. 1080 darjah. Sudut ini tambah sudut ini 3, sudut 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah ke-8 sudut ini adalah 1080 darjah. Okay. So, ini adalah bagaimana kita nak cari jumlah sudut pedalaman. Okay. How to calculate the sum of interior angle. Okay. Interior angle, sudut pedalaman. How to calculate the sum of interior angle. Any question before we answer? One or two question lah. Okay. No question? Okay, continue. Okay, kita ada berapa soalan? I ada 2 soalan. Okay, saya sediakan 2 soalan. Okay, number 1. So, we have a polygon like this one. Okay, we have 60 degree, 60 darjah, 130 degree, 130 darjah, 100 degree. We have X and we have a square here. Okay, so kotak ini, empat segi ini, okay, di dalam
apa-apa poligon membawa maksud 90 darjah. Okay, a right angle, sudut tegak. Ini adalah 90 darjah. So, the question here, find the value of x. Find the value of x. What is the value of x? How to find the value of x? Okay, so how to start? Okay, untuk mula, okay, we need to determine what is the name of this polygon. How many sides is this polygon? Tentukan berapa bilangan sisi. Tak tahu nama tak apa, yang penting bilangan sisi. Okay, ada 5 sisi. Ya, betul Zee. Ada 5 sisi iaitu pentagon. So, we start with cari dulu jumlah sudut pedalaman. Find the total, the sum of interior angle first. Okay, find the sum of interior angle first. Jumlah sudut pedalaman, sum of interior angle. Sum of interior angle. Ini adalah 5 side. Okay, 5 side n minus 2 multiplied by 180 degree. Always use this formula. N minus 2 multiplied by 180 degree. So, n adalah bilangan sisi. 5 tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. 5 tolak 2 adalah 3. 180 darjah. Okay, and we know the sum of interior angle adalah 540. Jumlah sudut pedalaman bagi poligon ini adalah 540 darjah. Okay, so 540 darjah. Okay, 540 darjah adalah hasil daripada 90 tambah 60 tambah 130 tambah 100 dan tambah x. Okay, macam mana nak dapatkan nilai x? Nilai x adalah, okay, nilai x pada asal lah. Okay, 540 degree 540 dapat daripada 90 darjah tambah 60 darjah tambah 130 darjah 130 plus 100 degree plus x. Okay, jadi kalau nak cari x, pindahkan semua nombor ke sana. Kita dapat x 540 darjah tolak 90 darjah tolak 60 darjah tolak 130 darjah tolak 100 darjah. Kita dapat nilai x. Okay, ada yang dah kira? Betul Tania. Apa jawapan? Ada jawapan? Okay, yes. Muhammad Hazim, ya betul. Muhammad Hazim. X 160 darjah. Okay, so X 160 darjah. Ha? Confirm? Okay, so final answer X adalah 160 degree. 160 darjah. Itu contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Nak screenshot boleh. Okay, nak rujuk YouTube kemudian pun boleh. Okay. Ada soalan? Oh, okay, tiada. Okay. Okay. Then, next one. Soalan yang terakhir. Okay. Soalan yang terakhir. Okay, memang saya jangka untuk berhenti 9.30. Lebih sikit lah. Okay. Sebab esok kamu nak bangun awal. Okay. Untuk majlis sambutan di sekolah esok. Okay. So, the second question.
sudut pedalaman. Okey. Sama juga. Okay, we have 130, we have 60, we have 90, we have X. Okay. What is the last question? I bagi you lebih kurang 3 minutes. Okay, cuba buat dulu dalam masa 3 minit. Okay, cuba buat. Nanti kata tak bagi chance untuk buat. Okay, you cuba buat. Minit. Dan kita bincangkan jawapan selepas itu. 3 minit. Yang boleh dapat cepat lagi. Less than 3 minit. Okay, dah ada dapat jawapan. X 80 darjah, 80 darjah, 80 darjah. Okay. Less than 2 minit dah dapat jawapan dia 80 darjah. Okay, ini yang tipe poligon lah. Poligon yang biasa saja, yang senang sikit. 4 sisi. Okay. Let's add Rafiq. Ya, Rafiq. Okay, thank you Rafiq. Rafiq pun ada lah malam ni. Okey, Syahbaz Rafiq. Okey. Okey, so kita tengok jawapan dia, sudut pedalaman. So ini adalah segi 4, a square. Okay, so a square. So for a square, the sum of interior angle, jumlah sudut pedalaman. Okay, menggunakan formula n tolak 2 n minus 2 multiply by 180 degree. So n adalah bilangan sisi, segi 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi, tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. 4 tolak 2 dapat 2, darab 180 darjah. Total 360 darjah. 360 darjah hasil daripada 130 tambah 60 tambah X dan tambah sudut tegak. Tegak ini adalah 90 darjah. Okay. So 360 equal to X plus 130 plus 60 plus 90. Okay. Pindahkan. X sama dengan 360 darjah tolak 130 darjah tolak 60 darjah tolak 90 darjah. Ya. X equal to 3623 17 tolak 9 80 darjah. 80 degree. Okay. And dia. Okay. Value for X is 80 degree. Okay. So, itu dua contoh. Okay. Two example of how to calculate the interior, the sum of interior angle. Okay. So, untuk yang nak buat latihan, okay, boleh buka buku teks, muka surat 67, soalan nombor 3. Okay. For your homework, okay, kalau yang nak try, okay, buka buku teks, textbook, page 67, question number 3. Ada A, B, C, and D. Okay, boleh cuba buat. Number 3, A, B, C, and D. Bab 4 ni je, cikgu. Ya, ini bab 4. Okay, ini bab 4. Okay, bab 4 ini
Dan kita ada satu bahagian lagi, sudut peluaran. Exterior angle. Okay. Exterior angle, dia lagi simple dari ini. Dia tak banyak lah. Okay. Yang panjang sikit, interior angle, sudut pedalaman. Sudut peluaran, sikit sahaja. Okay. Sikit saja. Peluaran sikit sahaja. Dia tak sampai separuh daripada ini. Dia lebih simple lah. Sudut peluaran. Okay. Sebelum kita tamatkan kelas, ada apa-apa soalan? Cikgu, kalau masa tengah nak buat kira tak letak simbol darjah boleh ke? Letak simbol darjah. Okay? Sebab ini unitnya adalah di degree darjah. Jadi kita perlu letak simbol darjah degree. Okay, unit dia penting. Kalau dalam exam tak tulis formula, just straight away tulis total tiger boleh? Yes, boleh. Okay? Tak tulis N tolak 2 darab 180 pun boleh. Okay? N tolak 2 darab 180 yang ini, okay, tak perlu tulis. Dalam exam pun boleh. Okay? Saya tulis supaya kamu lebih boleh hafal. Okay? Sambil-sambil kita buat, kita boleh hafal. Aku apa tu aku? Tak ada. Homework wajib ke? Cuba buatlah, nanti lupa. Okay? Perlu buatlah. Okay? Kalau tak buat, nanti lupa. Aku Irfan. Irfan tanya apa? Oh, bagus. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Okay. Formula tak perlu tulis. Okay. Tak wajib tulis. Darjah perlu tulis. Okay. Okay. Kalau tak ada apa-apa, itu sahaja malam ini. Okay. Okay. Kita akan buat 1 ataupun 2 kelas lagi. Kita akan tengok exterior angle. Dan kita nak buat ulang kaji sikit pasal bab 2 lah. Pemfaktoran dan kembangan. Okay, untuk exam akan ada banyak chapter 2 dan chapter 3. Chapter 4 ni ada tapi dia tak susah seperti chapter 2 dan 3 lah. Okay, chapter 4 lebih senang, chapter 1 pun masih lagi senang. Okay, okay, itu sahaja. Thank you kepada yang hadir malam ini. Jumpa lagi esok pagi. Okay, bye. Okay, bye. Bye cikgu. Assalamualaikum cikgu. Bye cikgu. Bye, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Bye, cikgu. Okay, bye. Bye, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Okay, bye. Woi, tikus apa tu? Bye. Okay, Bye. chapter Ya, 3. Kirema. Bye, Kirema. Okay, nanti saya akan bagikan link. Okay, chapter 3 Bye, ada di cikgu. link YouTube Bye, juga. Kirema. Okay, Bye, Kirema. ini ada di link YouTube. Bye, Rafael Zaid.